Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bincang tentang modul 1 tajuk biodiversity. Okey, seterusnya. Bagaimana biodiversity menyumbang kepada keseimbangan alam? Yang merujuk kepada keseimbangan alam. Ya. Jadi kita boleh tulis kita nutrien, proses pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. 2. Terangkan bagaimana aktiviti manusia seperti penyahutanan dan pencemaran asap kilang memberi kesan kepada biodiversity. Terangkan maksudnya awak kena jelaskan. Maknanya kena tulis ayat panjang sedikit. Ya. Okey, contohnya penyahutanan akan menyebabkan kekurangan oksigen di udara dan menyebabkan bekalan makanan kepada organisma lain juga berkurang. Ini akan memberi kesan kepada biodiversity. Nyahutan maksudnya semua hutan ditebang. So, semua pokok tak ada. Bila semua pokok tak ada, maka karbon dioksida bertambah dan oksigen berkurang. Bila oksigen berkurang, maka hidupan-hidupan lain seperti haiwan amat memerlukan oksigen untuk respirasi. Sekiranya oksigen berkurang, maka dia akan memberi kesan kepada biodiversity yang lain. Okey. Pencemaran asap kilang akan membekalkan karbon dioksida di udara. Apabila karbon dioksida di udara banyak, maka ia juga memberi kesan kepada hidupan-hidupan lain dan sekaligus akan memberi kesan kepada biodiversity. Soalan 3. Cadangkan 2 tindakan yang perlu diambil untuk memelihara dan memelihara biodiversity di bumi. Memelihara maksudnya suatu ekosistem itu sudah baik, sudah elok, tetapi kita jaga, kita pelihara dia dengan baik. Pemelihara maksudnya suatu ekosistem itu sudah rosak dan kita jaga dan kita pulihkan semula. Itu adalah pemelihara biodiversity. Okey, cadangkan 2 tindakan yang perlu kita ambil untuk memelihara dan memelihara biodiversity di bumi. Okey, kita boleh buat mewujudkan hutan simpan, taman laut, taman negara dan taman sanatori. Itu adalah contoh-contoh untuk memelihara biodiversity. Kemudian kita boleh buat mewujudkan program pembiakan seperti pusat penetasan penyu. Ini adalah program pemeliharaan. Ada banyak lagi tindakan-tindakan lain. Dekat sini cikgu bagi 2 contoh sahaja. Okey, soalan 4. Namakan 2 spesies endemik di Malaysia. Endemik bermaksud spesies ini hidup berkumpulan. Ya, hidup berkumpulan dalam suatu ekosistem. Okey, 2 spesies endemik di Malaysia. Okey, ada banyak. Pilih-pilih 2 saja. Contohnya adalah penyu belimbing. Penyu ada banyak penyu, tapi penyu belimbing ini adalah spesifik spesies endemik. Kemudian bunga rafflesia, periuk kera, harimau Melaya dan gajah Paimi. Ya. Jadi gajah ada banyak jenis, tapi gajah jenis ini adalah spesies endemik. Okey, seterusnya. Soalan 5. Beberapa tamasya sukan memilih orangutan sebagai maskot rasmi. Pada pendapat anda, mengapakah haiwan endemik dipilih? Kenapa kita pilih haiwan endemik? Okey. Jadi contoh jawapan pada pendapat saya orangutan dipilih kerana adalah haiwan endemik yang akan pupus. Dan ini adalah satu cara masyarakat dapat mengenali rupa dan cirinya. Mungkin ada pendapat-pendapat lain yang mungkin murid boleh utarakan. Ya. Okey, boleh tulis di bahagian kolom. Soalan seterusnya. Okey, diberi 5 jenis haiwan, semut, siput babi, rama-rama, lipan dan cacing. Jadi daripada sini kita kelaskan haiwan tersebut dengan menggunakan kekunci dikotomi. So ini adalah contoh kekunci dikotomi. Okey, contoh pertama. Haiwan berkaki. Mana satu haiwan berkaki? Pergi ke nombor 2. Berkaki. Kita tahu yang berkaki adalah semut. Kemudian rama-rama dengan lipan. Jadi cacing dengan siput babi kita abaikan dulu. Kita tengok 3 ni dulu. Semut, rama dan lipan. Okey, kemudian pergi nombor 2. Mempunyai 3 pasang kaki. Antara 3 tu mana ada 3 pasang kaki? Yang ada adalah semut dengan rama-rama. Okey, kita fokus kepada 2. Kemudian pergi ke nombor 4.
tidak, mempunyai sayap. Antara semut dengan rama-rama, mana yang mempunyai sayap? Ya, rama-rama. Jadi tuliskan rama-rama kat situ. Okey. Dan satu lagi mestilah semut. Okey. Seterusnya, 1B. Tidak berkaki. Tidak berkaki ataupun tak habis lagi. Berkaki pergi nombor 2 tadi, mempunyai 3 pasang kaki, pergi nombor 4. Sekarang tengok berkaki mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, haiwan apa? Ya. Haiwan itu adalah haiwan lipan. Ya, lipan. Okey, seterusnya. Badan bersegmen. Ya. Tidak ada kaki dan badan bersegmen adalah cacing. Dan tidak bersegmen adalah siput babi. Okey. Soalan seterusnya. Ada 5 jenis pokok. Pokok pine, paku pakis, pokok semalu, pokok bunga matahari dan pokok bunga tulip. Jadi kita kena kelaskan tumbuhan berikut dengan menggunakan kekunci dikotomi. Okey. Tumbuhan ini berbunga. Mana satu tumbuhan berbunga? Pokok bunga matahari dengan pokok bunga tulip, ya. Pergi ke nombor 2. Nombor 2, berakar tunjang. Akar tunjang maksudnya akar itu panjang, masuk jauh ke dalam tanah. So, antara pokok bunga matahari dengan pokok bunga tulip, mana satu yang akan dipanjang? Okey, matahari atau tulip? Jadi jawapan dia adalah pokok bunga matahari. Ya. Okey, seterusnya. Ciri berbunga dan akar serabut dan semestinya adalah pokok bunga tulip. So, pokok bunga matahari, pokok bunga tulip dah selesai. Kita fokus kepada 3 pokok yang lain. Okey. Pokok yang tidak berbunga. Tidak berbunga adalah pokok pine, pokok paku pakis dan pokok semalu, ya. Kemudian pergi ke nombor 3. Pergi ke nombor 3. Menghasilkan kun. Antara 3 pokok ini manakah yang menghasilkan kun? Itu adalah pokok pine. Ia adalah pokok pine. Yang tidak menghasilkan kun iaitu pokok paku pakis dan pokok semalu. Pergi ke nombor 4. Okey. Pergi ke nombor 4. Vaskular. Vaskular maksudnya batang pokok tersebut berkayu. Pokok semalu atau pokok paku pakis. Mana satu yang berkayu? Ya. Okey. Dan mana satu yang tidak berkayu atau tiada vaskular? Okey. Jawapan dia adalah yang vaskular adalah pokok semalu. Dan tidak vaskular adalah pokok paku pakis. Okey. Diharap video ini dapat membantu pelajar-pelajar. Sekiranya jawapan anda betul, awak tikkan. Sekiranya jawapan anda salah, maka awak boleh buat correction ataupun pembetulan. Okey. Jumpa lagi di lain waktu.